Dan cinta dia ada bukti. Cinta adalah hati tersembunyi. Tapi yang tersembunyi itu ada tanda. Apa tanda seseorang itu cinta kepada Allah? Seseorang yang cinta kepada Allah itu terbukti melalui bagaimana dia dengan panggilan-panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu tu kita macam mana? Tidur lagi kah? Ada bekerja masih terus kerja kah? Ataupun sebelum dipanggil kita dah bersiap sedia untuk menyahut panggilan? Ini tak usah beri jawapan. Diri sendiri beri jawapan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, pada saat ini bersama-sama kita mengangkat rasa syukur kita yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memilih kita, memberi kesempatan pada kita untuk bersama-sama kita berada di majlisnya pada pagi ini. Muslimin dan muslimat untuk Allah sekalian, bila kita bercakap tentang cinta Allah, cinta Allah ini ialah cinta yang mesti kita buru, ataupun cinta yang wajib kita kejar. Kerana tinggi seseorang dalam syurga esok ialah setara mana pendapatannya di dunia, dia mendapat dan merasakan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Allah ataupun cinta Allah itu cinta hakiki. Sementara cinta lain ialah cinta majazi, ataupun dipanggil cinta pinjaman sahaja. Kita cinta pada orang lain tidak kekal. Tapi kalau kita cinta kepada Allah, cinta itu kekal selama-lamanya, dan cinta itu cinta abadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, seorang suami mencintai isterinya. Si isteri mencintai suaminya. Setara mana pun seseorang cinta kepada seseorang, ada batasannya. Tetapi cinta Allah itu tidak ada batasan. Sebagai contoh, seorang suami, seorang isteri sama-sama makan. Dan makan pula di restoran yang terbaik dalam dunia, contoh. Si suami, dia pesan yang dia order yang dia suka. Isteri pula order pula yang dia suka. Sering mana isteri pula dia akan order yang dia suka juga. Suami pesan yang dia suka, isteri pesan yang dia suka. Sallallahu alaihi wasallam. Berarti setiap orang tu ada kepentingan sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Hang suka hang, aku suka aku. Sepatutnya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sepatutnya kalau kita saling menyayangi, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sepatutnya kita pesan yang dia suka. Dia pula pesan yang kita suka. Tapi saling pesan yang masing-masing suka. Okey, bila dah pesan, makanan depan kita, sallallahu alaihi wasallam, kita pun bismillahirrahmanirrahim, kita makan. Kita mula makan yang kita suka, yang kita menghayati yang kita suka. Dia pula menghayati yang dia suka. Dia lupa kita dah, kita pun lupa dia dah. Nampak tak cinta yang bohong? Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, paling kurang pun tanya, sedap? Dia kata sedap. Abang pun sedap. Maknanya dia tak peduli. Paling kurang bertanya aja.
tapi tak menghayati sedap yang si isteri rasa. Isteri pun tak menghayati yang sedap suami rasa. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi sekali, cinta antara kita tu tak sungguh hati, kata orang. Orang tani tak sungguh hati, mana tak sebenar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Abang kata kat isteri dia, Yang, abang cinta kat Yang. Dia pun kata kat kita pula, Yang pun cinta kat abang. Macam betul. Cuba tengok praktikal. Ambil gambar. Orang pun ambil gambar. Sekali bila mana, elok tak? Main nak tengok. Dia tengok gambar suami dia kan, dia tengok gambar dia dulu. Si suami tengok gambar dia dulu kan, ataupun gambar isteri dulu. Masing-masing tengok gambar sendiri. Bohong cinta kita. Tak betul. Ada tak orang yang bila ambil gambar, suruh ambil gambar sama-sama, si suami tu tak tengok gambar dia, tengok gambar suami isteri dulu. Yang cantik ni. Salah ada saya. Tak ada. Tak ada. Rasa tak ada. Ataupun isteri dia ambil gambar dengan suami dia, tengok gambar suami dulu. Abang handsome lah. Dia tak tengok gambar dia, tengok gambar orang yang dia cinta dulu. Sukar. Hampir-hampir kata-kata. Tak ada. Itulah cinta kita. Semua bohong. Tapi dengan Tuhan, cinta betul. Kita ni kalau orang buat kat kita lebih kurang, ada Sayyidina Muhammad, hak kita cinta ni, kekasih kita ni, buat lebih kurang kat kita. Kita berasa hati. Isnu. Dia layan kawan-kawan dia lagi daripada layan aku. Contoh. Dengan kawan dia, bukan main lagi. Dengan kita buat lebih kurang je. Kita berasa hati. Tapi dengan Tuhan tidak. Kalau Tuhan buat kat kita apa pun, tetap tak apa. Itu unik cinta kepada Tuhan. Tuhan bagi kita sakit, Alhamdulillah. Tuhan bagi kita dicela oleh orang, dihina oleh orang, Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada kaki ada sampai kaki tak ada, kena potong sebab kecil mana, Alhamdulillah. Ala sayyidina Muhammad. Terjun tidur, stroke, Alhamdulillah. Nampak tak cinta orang dengan Tuhan? Unik. Bukan setakat Tuhan bagi nikmat, Tuhan bagi ujian bala pun tak apa. Tak apa Tuhan. Seperti mana Al-Imam Al-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Syafi'i diuji dengan kena penyakit bawasir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai kena duduk dalam talam, menulis kitab dalam talam. Darah duduk keluar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sampai ke peringkat dia kata, Allah Tuhanku, kalaulah ini ialah keredaan engkau, engkau tambah lagi wahai Tuhanku. Ini sebab cinta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah cinta hakiki. Itulah sebenar-benar cinta. Lagi satu. Kita nak cinta kat Tuhan, kita tak akan mampu untuk mencintai dia tanpa dia memberi cinta kita pada dia untuk kita mencintai dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita cinta sama-sama kita dengan cinta kita. Si suami cinta pada isteri dengan cinta dia. Si isteri cinta pada suami dengan cinta dia. Faham tak? Jadi kita cinta pada seorang dengan cinta kita. Berasa cinta kat dia. Dia cinta kat kita dengan dia berasa cinta kat kita. Maka setiap orang tu mencintai seseorang dengan cinta sendiri. Berbeza dengan cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah, kita cinta kepada Allah dengan cinta Allah. Kita cinta kepada Allah bukan dengan cinta kita, dengan cinta dia. Maksud macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Allah tak bagi cintanya kepada kita, cinta dia, cinta Allah tu. Kalau Allah tak bagi cinta dia, cinta Allah tu kepada kita, kita tak boleh nak cinta pada dia. Berarti cinta dia adalah hadiah. Siapa-siapa yang dia tak bagi cinta dia untuk kita mencintainya, kita takkan mampu nak cinta pada Allah. Maka setiap orang tu mencintai Allah dengan cinta Allah.
Sebab itu dalam doa Rasulullah, Allahumma rzuqna hubbak. Ya Allah Tuhanku, kurniakan kepadaku cinta Engkau. Nabi sendiri pun minta, ya Allah Tuhanku, kurniakan kepadaku cinta Engkau. Sebab aku nak mencintai Engkau. Kalau Engkau tak kurniakan kepadaku cinta Engkau, aku tak boleh nak mencintai Engkau. Maknanya kita nak cinta pada Allah ni berterusan, berpanjangan, kekal selama-lamanya kita nak cinta pada Allah. Maka nak mencintai itu cinta yang bertambah. Tuhan, tambahkan cinta Engkau kepada aku untuk aku nak menambah cinta aku kepada Engkau. Allahumma salli ala sayyidina. Itu yang Nabi minta. Rabbi zidni ilma. Cinta Allah itu satu ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Maknanya, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala mengkhabarkan dia kepada kita, ataupun mengkhabarkan perihal dia, tentang dia kepada kita, bertambah dah ilmu kita tentang dia. Bertambah. Semakin bertambah ilmu itu, semakin bertambah cinta. Allahumma salli ala sayyidina. Semakin bertambah cinta. Dan cinta ni, dia ada bukti. Cinta ni dia ada bukti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cinta dalam hati tersembunyi. Tapi yang tersembunyi itu ada tanda. Ada tanda. Apa tanda seseorang itu cinta kepada Allah? Seseorang yang cinta kepada Allah itu terbukti melalui bagaimana dia dengan panggilan-panggilan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 5 waktu sehari semalam Tuhan bagi kita. Berkumandang di seluruh alam panggilan-panggilan Tuhan. Tetapi macam mana respon kita terhadap panggilan-panggilan Tuhan? Dia panggil kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia panggil kita. Waktu tu kita macam mana? Tidak lagi ke? Ada bekerja masih terus kerja ke? Ataupun sebelum dia panggil, kita dah bersiap sedia untuk menyahut panggilan. Ini tak usah beri jawapan. Diri sendiri beri jawapan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengoklah. Hari dulu saya ke satu masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam lebih kurang tengah jam nak masuk waktu zuhur. Saya semayang di luar masjid. Tiba-tiba lepas semayang, mainlah satu orang tua. Pakai mask. Cara berjalan tu memang sudah tersangat tua. Lepas bagi salam, doa. Dia tulis buku masuk masjid tu. Dia kata, awak tak semayang dalam. Tak apa, cik, tak apa. Tengah jam main dah. Lepas tu, soalan Sayyidina Muhammad, boleh bayar tak? Dia tu macam mana dengan Tuhan? Kalau orang tak macam dia kata awal lagi. Hatta kalau orang dah azan pun awal lagi. Dah lah, lagi. Lepas saya nak keluar pada masjid, soalan Sayyidina Muhammad, main lagi orang tua. Ni tanda cinta. Tanda cinta ni dia dekat dengan rumah Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang ni kalau bercinta kan, kalau tak tengok kekasih pun, tengok bumbung rumah pun dah okey. Ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, macam mana kita dengan rumah-rumah Allah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana kita dengan rumah-rumah Allah? Ada satu orang tua di negeri Kelantan. Dia mati, dia hanyut dengan banjir. Dia ni orang masjid.
Bila berlaku banjir besar di Kelantan, dia tak boleh pergi masjid. Rumah dia 2 tingkat. Hak bahagian bawah, ayak dah. Ayak dah penuh. Lepas duduk belah atas. Soalan Rasulullah Muhammad. Tapi setiap kali azan, dia duduk di birai tingkap, duduk tengok jalan. Sebab hati dia di masjid. Soalan Rasulullah Muhammad. Itu tanda cinta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi berhari-hari jugalah kena sembahyang di rumah, tak boleh pergi. Banjir besar. Satu hari, masalah Sayyidina Muhammad jaga-jaga tidur, suluh-suluh ayak surut. Bila ayak surut, dia kata ke isteri nak pergi masjid. Jangan abang. Gelap-gelap lagi ni, subuh. Masalah Sayyidina Muhammad. Kata isteri dia, subuh. Ni gelap lagi. Nantilah cerah sikit, kata isteri dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kata nak pergi dah masjid. Tak boleh bayang perasaannya. Nak pergi dah masjid. Tak apalah, cerah sikit masa angin zuhur, pergilah. Tak nak pergi dah. Tak tahan-tahan. Nak tahan macam mana orang nak pergi. Jadi dia, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, dia turun tanah, dia randuk ayak, nak pergi masjid. Tiba-tiba takdir Allah, rupa-rupanya ada gelombang kedua. Main gelombang kedua tu, masalah Sayyidina Muhammad menghanyutkan dia. Dia mati dalam perjalanan ke rumah Allah. Masuk Sarawak. Highlight satu Malaysia. Tapi siapa yang nak buat renungan? Tak ada. Kecuali orang yang berperasaan macam perasaan dia. Tu. Dia ni, dia tertarik-tarik dengan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, kalau kata cinta pada Allah, macam mana perasaan bila orang nak halang kita pergi rumah Tuhan? Tu banyak orang ambil dos yang kedua sebab nak pergi masjid tu. Soalan Sayyidina Muhammad. Banyak. Jadi maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala mewujudkan dalam jiwa orang-orang ni satu perasaan. Perasaan ni tak tahu cerita. Cerita pun orang tak faham. Itulah bukti yang pertama. Bukti yang kedua, orang bercinta ni, dia suka tengok SMS cinta. Ataupun dia suka tengok WhatsApp cinta. Dulu dia pakai surat cinta. Dapat surat cinta tu, Cik Amin. No, pengalaman dia pula kita tak tahulah. Pengalaman kita rahsia. Allah senang. Contoh yang bercinta ni ialah kawan yang kerja di kedai makan, warung tepi jalan. Bila main Pusmin bawa surat, mestilah surat cinta. Allah senang. Dapat surat tu tak sabar nak baca. Lambat duk goreng-goreng tu masalah Sayyidina Muhammad sebab nak baca surat cinta. Allah senang. Lepas tu bila dah goreng-goreng, masalah selesai, lepas tu piduk belakang, buka surat cinta baca. Baca ni Allah bahagia. Allah senang Muhammad. Baca sekali ke 2 kali? 1000 kali. Baca tu masalah Sayyidina Muhammad. Baca lagi. Sampai lanyau surat tu melembek. Soalan Sayyidina Muhammad. Lepas tu begitulah dia sabar hari. Kalau ada SMS cinta, ada WhatsApp cinta, baca juga. Macam tu lah kita dengan Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh hidup kata cinta kepada Allah tapi tak baca Quran, bohong. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Quran ni kalau kita cinta pada Allah, kita nak baca Quran. Tengok Usmi. Kita tak tahulah ayah dia rasa macam mana. Dia Quran ni kalau dah dapat satu zuk lah, dia panggil zauq, kira nak baca ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kira nak baca ya. Ini pernah terjadi dalam peristiwa salafus salih, iaitu anak Khalifah Harun al-Rashid yang bernama Ahmad As-Sabti. Ahmad As-Sabti ni
dalam zaman dia, dia duduk di kedudukan wilayah yang tertinggi, kewalian yang paling tinggi. Umur baru 15 tahun. Tapi dah menjawat jawatan pengurusi para awliya seluruh alam. Dia panggil wali Ghaus. Umur 15 tahun. Anak Khalifah Harun al-Rashid. Ayah dia merintah dunia. Ayah dia merintah dunia yang zahir. Dia merintah dunia yang batin. Sebab kerajaan ini tertegak dengan dua, zahir dan batin. Kerajaan zahir, tengoklah raja tu orang panggil apa. Kalau kita raja, kita panggil agung. Kalau dia Saudi, Al-Malik, dia panggil Malik. Al-Malik. Okey, zahir ni diperintah oleh siapa? Itulah raja zahir. Di balik sana ada satu kerajaan dipanggil kerajaan Ahlillah. Kerajaan orang-orang Allah. Kerajaan balik sana, wali dia siapa? Yang paling besar. Barulah kerajaan tu ada ruh dia. Kita tak tahu siapa kerajaan yang merintah batin Saudi. Dan kita tak tahu siapa yang jadi batin kepada Malaysia. Rahsia Allah. Wali paling besar yang duduk dalam sebuah daulah. Umpama kita. Kita hak ni hak luar. Kita hak dalam tu ruh kita. Kalau hak tu tak ada, hak ni pun jatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan sebab ada hak dalam tu, maka tegaklah yang zahir. Khalifah Harun al-Rashid merintah luar. Merintah dalam tu ialah anak dia, Ahmad As-Sabti. Kalau dia nak tawaf, dia tawaf tu macam kaki dia bersambung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya pernah ada sikit pengalaman. Waktu tu saya berada di depan Kaabah, di sebelah Pancok Mai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu tu tak macam lah. Sekarang ni kita bermandi cahaya. Dulu ni dia cahaya tu tak apa nak, tak macam lah. Saya duduk di belah sana tu, sambil pegang tasbih. Pukul 2 pagi. Depan Kaabah. Ataupun lebih kurang lah time tu. Tiba-tiba main satu orang. Dia main belah kiri saya. Dia nak semayang. Tapi sebelum semayang dia kata, solah, solah. Dia tunjuk tempat sujud dia. Solah, solah. Terkejut dia. Dia semayang. Letak tongkat tepi saya. Dia semayang. Saya pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perhati dia tengah semayang. Dia semayang ringkas, tak lama pun. Tapi ringkas-ringkas, syok tengok. Saya sempat tengok jubah dia, lepas tu seluar jeruk dia dalam tu, seluar panjang tu, ada di hujung-hujung seluar tu, macam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam adik-adik kita naik basikal kena getah, kena minyak rantai. Allah SWT. Dan dia semayang tu, saya lah berasa macam dia duduk semayang, duduk macam tu, mata dia duduk tengok. Dan saya harap Allah SWT Muhammad dia semayang lagi. Lepas dia semayang Allah SWT Muhammad, dia pun bangkit, berjalan cepat. Cepat tu macam berhubung tumit dengan tumit. Macam kita naik eskalator, kita pergi di airport kan. Jadi eskalator tu berjalan, kita berjalan pula jadi macam mana. Macam tu lah yang saya tengok. Tuhan nak bagi ilmu kat saya, macam mana faham terhadap Ahmad As-Sabti tawaf. Dia tawaf tu macam naik eskalator, Ahmad As-Sabti. Dia anak raja, anak khalifah. Tapi pakaian tak melambangkan anak khalifah. Pakaian compang-camping. Tampung sana, tampung sini. Saya kan anak khalifah. Jawatannya dalam kewilayahan, kewalian, Al-Ghaus.
paling besar sekali. Tempat yang pernah diduduki oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Jadi pas khilafah yang 4 ni pernah menjawab jawatan Ghaus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari itu ada soalan Sayyidina Muhammad, himpunan peringkat antarabangsa yang dihadiri oleh pemimpin-pemimpin dunia di Baghdad. Jadi dia duduk sekali dalam majlis tu. Sedangkan pakai baju tak seperti orang pakai. Orang pakai baju serika, elok apa semua. Soalan Sayyidina Muhammad hebat dengan sorban semua bertatah permata. Tapi dia subhanallah pakai macam tu. Compang-camping, rebeh sana rebeh sini. Duduk dalam majlis. Pelik pada orang. Keadaan yang pelik pada orang tu menarik perhatian orang. Tu siapa? Tu anak Harun al-Rashid. Tentulah ayah dia rasa macam mana anak dia macam tu, sedangkan dia khalifah. Tu anak Khalifah al-Rashid. Lepas tu si ayah tengok, Ishla Allah pakai macam tu, malulah aku. Akhir dia panggil anak dia masuk. Dia kata, Ahmad, pakai elok sikit, jaga mimik image ayah, pakai elok sikit. Dia kata, ayah, saya macam ni lah ayah. Sebab dia tak sanggup pakai lebih elok, sebab orang-orang fakir yang diteman dia pakai macam tu. Dia tak sanggup dia tak sanggup nak pakai lebih elok daripada lepas tu. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad kata ayah dia, kalau hang nak pakai macam tu, hampir duduk tempat lain. Hampir duduk tempat lain. Baik ayah, saya ikut ayah. Waktu nak keluar rumah tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mak dia nak lepas dia keluar tu, sedihlah mak ni. Tapi mak bagi 3 benda kat dia. Yang pertama, mak ada bagi ceret. Yang kedua, mak ada bagi selimut. Yang ketiga, mak ada bagi satu cincin. Mak ni, walau macam mana pun mak ni mak, dia tetap bekalkan anak yang terbaik untuk anak. Keluarlah Khalif Ahmad Sabti daripada rumah. Waktu keluar tu, salah Sayyidina Muhammad, dia jumpa tengah jalan orang yang mengetak. Kata lemam kurang kan, ya Allah kesiannya pakcik ni. Dia selimut pakcik tu, jalan lagi. Sampai tengah jalan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jadi dia bawa ceret berisi ayam. Sampai tengah jalan, tengok orang haus dan dahaga. Jadi dia pun ayak tu dia bagi orang minum. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan tinggalkan ceret untuk lepas. Tinggal lagi cincin. Tak apa, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sampai sebuah tempat. Sampai sebuah tempat untuk meneruskan perjuangan dalam hidup. Di situ dia sallallahu alaihi wasallam Muhammad mengambil upah buat rumah, kerja kontrak. Tapi Ahmad Sabti ni waktu rehat tak pergi makan, baca Quran. Tu poin saya. Waktu rehat dia tak pergi makan, dia baca Quran. Quran. Sebab Quran ialah candu dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah hari-hari dia. Satu hari, Bismillahirrahmanirrahim, orang main kat kepala kontrak ni, berlaku satu ribut di Baghdad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang main jumpa kepala kontrak, minta tolong pergi perbaik rumah yang kena ribut tu. Jadi kata kepala kontrak ni, tak apa, kami bagi budak ni, nama dia Ahmad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nama dia Ahmad. Jadi dia pun pilah ikut arahan bos, pergi baik ke rumah orang tu. Rumah tu rosak teruk, salah Sayyidina Muhammad. Tapi
Bila tuan balik dia heran, kerja macam 5-6 orang. Sedangkan dia kerja seorang ya. Akhirnya tuan rumah ni pagi pergi kerja. Tinggallah Ahmad Sabti buat rumah. Tapi dia heran, dia tengok cepatnya Saudara Sayyidina Muhammad. Satu hari dia cari akai macam mana nak tengok macam mana kecepatan kerja Ahmad Sabti. Dia kata nak pergi kerja, tapi dia tak pergi kerja, dia duduk mendak. Dia tengok Ahmad Sabti buat kerja. Rupanya dia buat arahan macam ni, bata naik, bata naik, bata naik. Bukan dia pergi naik bata naik, pak 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 pak. Karamah Ahmad Sabti. Ya, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, kerja macam tu. Karamatul awliya, kasih Tuhan, buat kerja macam tu, karamah. Barulah orang tahu kata hak ni bukan orang biasa, hak ni Ahmad Sabti, anak Khalifah Harun al-Rashid. Barulah nama dia, barulah orang tahu. Cerita dia panjang lagi, cukup sekat dulu soalan Sayyidina Muhammad. Nak cerita dia ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak cerita dia mati, cerita sikit lagi. Dia mati, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia suruh orang yang kenal dia Ahmad Sabti ni sampaikan cincin dia kepada mak dia, ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu habis mak dia, ruh dia keluar tu macam dengan tiang cahaya. Ruh dia lalu tiang cahaya tu. Tu Ahmad Sabti. Baik, kecintaannya apa? Baca Al-Quran. Sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi moga-moga jadi motivasi pada kita yang kata kita cinta kepada Allah. Macam mana Quran kita? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, itu tanda cinta pada Allah. Yang ketiga, orang yang kata cinta pada Allah ni buktinya dia sanggup berkorban. Contoh, satu orang tu bertunang dengan seseorang. Dia pergi Langkawi. Nak balik mai ni ke darat ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Duit ni dia sanggup berkorban, beli sesuatu untuk yang dia kasih. Kalau kita tak mencintai seseorang, kita tak sanggup keluar duit untuk seseorang. Sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi sanggup berkorban itu tanda cinta. Okey, contoh. Tidur sedap tak malam? Sedap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tetapi bila mana sampai masa kita kena duduk dengan dia, sedap tempat tidur lagi ke? Ataupun kita pilih untuk dengan dia? Kalau ikut sedap tidur ni, tapi korban, berkorban untuk dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah tanda cinta. Ni diri kita ni. Kalau esok ada satu panggilan gendang jihad, panggil kita, waktu tu rasa sayang tak untuk mengorbankan diri, ataupun memilih untuk hidup lagi daripada mati, itu lagi sekali pengorbanan. Lepas tu para syuhada masalah Sayyidina Muhammad, mereka pilih untuk mati daripada hidup demi mempertahankan Islam dan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, cukup setakat tu saya tinggalkan tuan-tuan muslim dan muslimat. Bila kita cakap tentang dakapan cinta, dalam dakapan cinta ilahi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, satu tajuk yang sangat luas dan mahal luas. Jadi kita praktikkan dulu 3 perkara tu. Macam mana panggilan Tuhan kat kita, kita sambut. Macam mana surat cinta Tuhan yang Tuhan tak kita, kita baca ke tak? Kita baca macam mana? Yang tinggal ukurkan pengorbanan yang kita telah buat dan kita janji akan buat demi cinta kita kepada Tuhan.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebenarnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, cinta Tuhan kena minta. Nabi kita ajak, Allahumma rzuqna hubbak, ya Tuhanku, engkau kurniakanlah kepadaku cinta engkau. Wa hubba man yuhibbuk, dan cinta orang yang mencintai engkau. Siapa yang mencintai Allah? Siapa yang mencintai Allah? Rasulullah. Tuhan tolong kurniakan kepada aku cinta orang yang mencintai engkau. Siapa lagi yang mencintai Allah? Para ulama dan para awliya. Kita minta para ulama, para awliya pun cinta pada kita, suka pada kita. Ta'ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu, wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Tuhan tolong cinta, tolong kurnia pada kami. Kami cinta melakukan apa yang mendekatkan diri kami kepada engkau. Apa saja yang mendekatkan diri kita pada Allah, kita minta Allah kurniakan kita cinta pada perkara itu. 3 perkara. Mudah-mudahan insya-Allah sallallahu alaihi Muhammad kita termasuk orang-orang yang sentiasa wujud dalam diri kita perasaan cinta kepada Allah. Dengan Tuhan ni seminggu sekali kena menangis. Nangis ni tak ada apa? Tanda ingat. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Dan kita mesti kena duduk dalam keadaan ingat kat Tuhan sepanjang masa. Macam mana caranya kita nak duduk dalam ingat kat Tuhan sepanjang masa? Kita jangan duduk dalam perkara menderhakai Allah. Kita hanya duduk dalam perkara yang Allah katakan itu ketaatan kepada dia. Bila mana kita duduk dalam perkara yang nama dia taat, berarti kita sedang duduk dalam berzikrullah. Kalau kita nak pegang tasbih, nak sebut nama Allah panjang masa, kita tak mampu. Tapi kita duduk saja dalam perkara yang tak namanya derhaka pada Allah, berarti kita ingat pada Allah sepanjang masa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan pada kita cinta dia. Mudah-mudahan cintanya ialah cinta yang selalu kita damba. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan pintu cintanya ialah cinta kepada Rasulullah. Dan tidak ada satu orang awliya sallallahu Sayyidina Muhammad yang masuk cinta kepada Allah direct tanpa terlebih dulu melalui cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan macam mana perasaan cinta para awliya, para ulama terhadap Rasulullah sehingga mereka mendapat cinta Allah. Dan kita doakan juga sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bukan setakat kita, mak ayah kita, anak beranak kita, adik-beradik kita, semua Tuhan bagi rasa macam kita rasa. Dan orang yang cinta pada Allah sangat rindu pada Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Rindu ni dia asmara. Sangat cinta pada Allah. Jadi orang yang cinta pada Allah dapat kita lihat macam mana wajah orang-orang yang mencintai Allah. Maknanya di wajah mereka itu cermin pada diri kita. Tengok mereka, tengok Allah. Itu cermin. Seseorang yang kita tengok dia tak ingat pada Allah, berarti dia ahli dunia. Tapi kalau kita tengok dia teringat pada Allah, berarti dia orang Allah. Dia pencinta Allah. Dia adalah orang yang rindu pada Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Rindu ni macam ni. Macam burung keluar pergi cari makan time macam ni. Petang-petang kita tengokkan burung berkawan balik. Oh, balik mana tu? Sarang. Macam mana perasaan burung-burung nak balik sarang? Rindu nak balik. Begitulah masalah Sayyidina Muhammad. Orang yang cinta pada Allah nak tunggu malam. Siapa nak tunggu malam? Sebab malam bersama dengan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitu. Sehingga kan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad lah pukul 11. Sehari 2 suku kita mati, sangguplah. Bila-bila mati pun sangguplah. Sebab dia teringat mati. Nak balik jumpa Tuhan. Allah Sayyidina Muhammad. Tu perasaan orang yang dia rasa dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menunjuk kepada kita. Nabi ketika Nabi umur, Nabi akhir macam ni. Nabi angkat tangan. Ya Rafiqal A'la. Itu tangan Rasulullah. Nabi kata macam tu. Ya Rafiqal A'la. Ya Rafiqal A'la. Wahai teman daerah tinggi.
Rafiq tu mana? Teman. A'la tu tinggi. Wahai teman daerah tinggi. Tu nak bayangkan Rasulullah ialah pencinta Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang tidak ada tandingan. Siapa-siapa pun boleh mencintai Allah seperti Nabi mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaAllah masalah Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan sedikit yang kita bercakap tajuk dalam dakapan cinta ilahi ini, masalah Sayyidina Muhammad, akan menjadikan kita orang yang bertambah cinta daripada masa ke semasa, sehingga cinta kita paling hebat ialah pada hari kita bertemu dengan Tuhan yang Maha Hebat, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.